Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini dapat kita besaran sekali lagi untuk membuat sesi bedah siasat annual research ataupun annual report bagi syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okey, dan untuk hari ini insya-Allah kita akan lihat salah satu lagi syarikat yang belum pernah kita bedah lagi, iaitu syarikat Sistek. Sistek Berhad, syarikat yang didagangkan di bursa dalam sektor teknologi, yang telah membuat kenaikan membuat kenaikan 50% pada hari Jumaat yang lepas. So dalam sehari saja telah membuat kenaikan 50%. So insya-Allah kita akan bedah sebentar saja lagi, untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan syarikat ni. Apa yang dibuat, business model dia, macam mana dia buat profit dan sebagainya. Kita akan cuba dapatkan daripada report ni insya-Allah. So sementara itu, so please click button share. So please dulu klik like dan juga klik button share agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang dapat join insya-Allah. So kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Sementara itu boleh share this video terlebih dahulu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi kita. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan salam sejahtera. Malam ini kita akan cuba untuk melihat syarikat Sistek Berhad, annual report yang dikeluarkan pada tahun 2020, untuk financial year 2020. Annual report juga dikeluarkan pada tahun lepas sebab kalau kita nampak dekat sini dia punya financial year adalah pada bulan ending period March 31st March 2020. So that's why kita tengok dia keluarkan report pada tahun 2020. Dia punya financial year tidak follow calendar year. Alright, so ini syarikat yang buat kenaikan, nampak kat sini 50% pada trading day yang lepas. Pada Jumaat lepas dia buat kenaikan 50% dalam masa satu hari saja. So kita nak tengok dalam annual report dia, syarikat ni sebenarnya meniaga apa, apa yang dia buat, bisnes dia macam mana dan sebagainya, yang kita boleh dapat daripada dia punya report. So untuk download dia punya report, anda boleh download di KLC Screener ataupun anda boleh pergi ke laman webnya, dan juga download di situ. Kalau anda masuk ke laman web, normally cari dekat bahagian investor relations punya pop up, ataupun mungkin dekat belah bawah anda scroll, dia terus ada annual report. So kalau tak ada, anda masuk ke investor relations and then pergi dekat bahagian dia punya annual report lah. So boleh download dekat situ, ataupun dekat KLC Screener lebih senang. So anda just pergi dekat bahagian ni, klik nama stock, nama ataupun anda masukkan kod dia, nombor 4 ni. Kemudian anda scroll down ke bawah, pergi dekat bahagian annual, dan anda boleh download dekat bahagian ni, kolom yang report ni. So anda boleh tengok previous year pun anda masih boleh download lagi. Right. So kita tengok yang bulan, yang latest iaitu 31st March 2020. So untuk 2021 dia masih belum keluarkan lagi. Ini report dia masih belum keluarkan sebab ending period dia 31 March. So dia ada masa lebih kurang beberapa bulan lah untuk dia keluarkan report tu. March, April, May, Jun. Lebih kurang Jun ke atas baru dia macam dia punya end date dia lah yang dia kena keluarkan. Latest dia kena keluarkan bila. So itu requirement by bursa. So dia kena fulfill lah requirement tersebut.
So so far dalam record masih belum ada lagi. Okay. Tapi tak apa, kita lihat business dia yang telah terjadi. Okay, report je. Maksudnya report tu dia nak laporkan lah, okay, apa yang dah dia buat, apa yang berlaku, untung ke rugi, kat mana dia belanja, ke mana duit tu daripada mana duit tu datang, ke mana duit tu dibelanjakan, dan juga dia punya prospek untuk growth, untuk future outlook dan sebagainya. Itu semua kita boleh dapat di dalam annual report. Okay, so annual report ni kira macam complete lah. Dah boleh katakan dia complete dan dah boleh cari semua benda dalam tu. Anda nak dapat apa pun, insyaAllah dia ada lah dalam tu. Report dia kena disclose semua benda tu. Sekiranya syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, itu semua dia kena disclosekan berkaitan dengan syarikat. Apa-apa yang dilakukan dengan berkaitan syarikat, dia mesti laporkan kepada shareholder. So zaman dulu yang dapat report ni hanyalah shareholder. Okay, tapi sebab kita dah zaman sekarang maju, dah ada IT, internet dan sebagainya, so kita tak beli share tu pun kita boleh baca dah report dia. Okay, sebab kita dah boleh download, sebab internet semua ada dah. So dia tak, dulu requirement kalau kita nak report ni sebab dia dalam hard copy, okay, so kita kena belilah satu lot ke dua lot ke berapa lot tak kisah, so untuk kita dapatkan copy. Even Warren Buffett dulu macam tu. Okay, even kalau tengok dia ada share dekat Microsoft tapi tak banyak, dia dalam 100, I think dalam 100 unit, 100 lot macam tu je. Reason being is dia nak dapatkan dia punya report je. Dia tak beli, walaupun kawan baik dia ialah Bill Gates tapi dia tak own saham yang besar dalam Microsoft. Dia own hanya untuk dapatkan report sahaja. Very minimum punya. 100, I think 100 unit dia punya tu. Dia beli sebab dia nak dapatkan report lah. Alright. Okay, so mari kita lihat this is the cover page. Okay, Sistek Berhad Smarter Solutions, IT begins from our heart. So nampak IT lah kat sini, nama IT. Gambar dia macam ni lah gambar dia. Okay, alright. So this one second page. Third page is on a table of content. So anda nak mudah cari apa yang anda nak cari, anda pergi kat table content ni, okay, so anda boleh tengok dekat page mana dia bermula lah, okay. Ataupun sebab sekarang ni dah ada PDF, senang, anda search je, tekan control F untuk find, kemudian anda boleh type apa-apa keywords yang berkenaan anda nak cari apa. So anda nanti dia terus bagi option yang mana, senang, lagi senang sekarang. Kalau kita nak cari profit, kita type profit, nanti dia keluar lah option untuk profit. Kalau nak cari loss, type loss. Cash flow, type cash flow. Asset, type asset, dia keluar insyaAllah. So very easy. Kalau baca hard copy, kena refer kat macam ni lah. Kalau dapat hard copy, kena buka ke table of content. So kena buka satu-satu lah. Okay, so tapi kalau yang PDF sangat mudah. Alright. Okay, on the page 4, dia keluarkan dia punya corporate structure. Okay, ni one yang company yang dia wholly own ataupun yang dia partially own lah, syarikat-syarikat dia, subsidiaries. Okay, so financial highlight, this one black and white ke semua? Okay, ataupun yang kopi ni yang saya dapat black and white, mungkin dia tak black and white lah, mungkin yang ori ataupun yang investor dapat mungkin bercolor, tapi ni this one memang black and white lah. Okay, so yang ni dia ada dia punya comparison in terms of revenue. Okay, kita boleh nampak before this dia bagi since 2013 punyalah generous bagi data. Normally ada syarikat yang bagi tahun tu je dia punya revenue, ada yang bagi 2 tahun tahun annual report tu dan tahun sebelumnya, ada yang bagi 3 tahun report, 3 tahun punya data, ada yang bagi 5 tahun. Okay, yang ini very generous, lebih daripada 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun punya data dia bagi. Okay, so previously kalau saya tengok daripada 2014, okay, memang ada berlaku peningkatan lah in term of revenue. Cuma pada tahun 2020, okay, so kita nampak ada pengurangan dari segi revenue. Okay, profit before tax naik turun, okay, tapi semuanya untung. Cuma itu before tax so after tax dia tak tunjuk kat sini. Dia tak tunjuk Okay.
610. Okay. So, okay yang ni. Yang kat sini, profit ataupun loss untuk shareholder. Okay. So, tapi macam tak gel dia punya data ni. Sebentar ada beza sikit lah macam ni 608, kat sini 610. Okay. Kerugian dia 610,000 untuk tahun 2020. Previous year, okay, semua nampak untung lah, positif. After tax still profit. Cuba dia in term of growth dia tak ada. Kalau yang cantik company tu dia keep on ada growth ada peningkatan dari segi profit dia. Net lah saya nak tengok normally dekat bahagian net. Revenue of course kita nampak tadi ada peningkatan. Cuma macam ni 2014 untung 1.7, 2015 okey naik 3.0. Tahun 2016 dia turun balik 1.6. Kemudian naik balik. Kemudian turun balik, kemudian turun. Okey, yang ini turun lagi. So in term of company yang saya suka adalah company yang keep on doing profit, number one. Okay. Yang kedua adalah dia punya profit keep on increasing. Okay. So bukan setakat dia boleh maintain the last performance, last year punya performance, tapi nak tengok sama ada dia boleh beat last year punya performance. Okay. So kalau boleh beat tu memang power lah management tu kita boleh kata power lah. Okay. Sebab business ni dia nak maintain tu satu hal lah nak maintain macam benchmark last year tu, sebab tahun yang berbeza, okay, cabaran dia berbeza, okay, so environment, ekonomi dan sebagainya tu berbeza. So nak maintain sebenarnya itulah satu hurdle lah, satu cabaran. Baik, kalau dia boleh keep on making more profit, that will be better. Okay. Alright, so total asset sini ada total borrowing, net per asset, okay, dividend rate. Dividend rate nampak so far sebelum ni banyak kali dia bagi. Okay, cuma pada tahun 2018, okay, 2018 dia tak bagi dividend. Mesti dia making profit. Okay, alright, never mind. Okay, on page 6 dia akan keluarkan dia punya ni bagi corporate information. Okay, registered address dekat Bangsar South. Okay, head office dekat Bandar Seri Permaisuri. Okay, nampak dia punya komiti, okay, dan juga dia punya panel bank dan sebagainya. Okay, this one yang paling penting. Okay. So kita nampak perbezaan kalau syarikat-syarikat yang sebelum ni ada yang panjang lebar sebelum kita nak sampai ke management bahagian MDA, management discussion and analysis, macam-macam data. Yang ni page 7 dah terus masuk bahagian MDA. Dan juga overall report dia pun hanya 126 page. Ada report yang first part dia pun dah 80 page, 90 page. Lepas tu ada 3 ke 4 part pula lagi. So kalau satu tu kita compile dalam 400 lebih pages. So yang ni 126 semua complete semua. Okay. So page 7 dah start bahagian management discussion analysis. Okay, mari kita tengok apa yang management discuss kat sini. Okay, mention Sistek punya financial year, financial ratio. Okay, nothing much. Okay, kemudian kita lihat bahagian overview of the group business. Okay, so kat sini kita boleh nampak dia punya 3 main categories of business. Nampak 3 main categories of business. Number 1 is e-business. Satu dia buat e-business solution, nombor 2 cyber security, dan yang ketiga e-logistics solutions. Okay, so dia ada 3 main business dia. E-business apa dia buat? Okay, primarily involved in the design, research and development, customization and implementation of web-based software solutions to member-centric industry generally involved in direct selling and multi-level marketing, including retail industry and franchise industry, where members' relationship management and loyalty program are key elements and requirement of the respective businesses, as well as cloud-based software and blockchain solution. The e-business solutions business is carried by Siskatech Sdn Bhd, Mopsys Sdn Bhd and Cycode Sdn Bhd. Okay, so banyak customer dia untuk e-business solution datang daripada perniagaan, dia B2B lah, business B2B, yang mana industri yang generally involved in direct selling dan juga multi-level marketing.
dan juga retail industri yang ada franchise dan sebagainya. Okay, sebab dia memerlukan software, okay, dia memerlukan platform online yang mungkin semua boleh upload ataupun register dia orang punya sales ke, masukkan dia punya business report apa semua dalam tu. So that kind of customer yang dia dapat daripada segmen e-business solution. Yang kedua adalah cyber security. Okay, so cyber security solutions and services. Mari kita tengok apa yang ada dalam bisnes ni, which involves in provision of cyber security and advisory services, security network management and monitoring system, and services and other related cyber security products. The cyber security business is carried out by SIS Army, Sdn Bhd, and its subsidiary PT SIS Army Indo Cyber Security and Secure IoT Academy Sdn Bhd. Alright, so untuk cyber security, dia bagi servis yang ditawarkan adalah dalam bentuk advisory, okay, security network management dan juga monitoring system. So quite complete lah dari segi kalau servis orang nak ambil untuk cyber security tu, dia boleh tawarkan the whole package lah. So tak payah ambil campur-campur orang lain. So dia boleh bagi advice servis mungkin dia buat in term of design, in term of layout macam mana nak buat implementation cyber security tu, and then security network management, so dia boleh managekan sekali, dan juga in term of monitoring. So tak payahlah company tu yang nak kena hire dedicated person untuk monitor kan. So dia macam subkan dekat this company, Systack ni, so dia boleh monitorkan sekali, boleh buat maintenance, boleh buat management dan sebagainya. Itu untuk business yang kedua, okay, business kategori ataupun business segment dia yang kedua. Yang ketiga adalah daripada e-logistic solution, okay. Tengok kat sini, which involve the business of annual report and publication mailing in Singapore, and the development of a new initiative in providing digitized annual report in the dynamic format. The same business provided by the Postlink Private Limited, okay, Postlink. So untuk e-logistic solution ni sebenarnya dia buat annual report untuk orang. Okay, siapa mungkin syarikat-syarikat nak buat annual report, boleh subscribe dengan dia. Okay, saya tak tahu macam mana dia punya kerja lah ataupun hasil dia, tapi annual report ni, okay, dia punya mungkin yang ni annual report yang canggih sikit lah, okay, yang ada mungkin ni macam ni digitize, digital punya bentuk, mungkin dalam bentuk yang ada fancy things sikit lah, ada yang benda-benda yang bukan normal, mungkin ada interaktif punya layout ke kan, tekan sini dikeluar ke, benda macam itulah agaknya, okay. Dan juga untuk publication mailing, ni juga di servis disediakan di Singapore, okay. So these are dia punya 3 businesses segment: e-business solution, cyber security dan juga logistik, right? Okay, so apa lagi dimention kat sini? The group currently has more than 100 information technology professionals, so lebih kurang ada 100 orang yang pakar dalam bidang ni. Apart from the acquisition of the remaining 49% equity interest in PT SIS Army by SIS Army in the 4th quarter financial year 2020, there were no other changes within the group structure. Okay, the group solution has applied customers separate not only in those located in Malaysia and Singapore, but also include customers located in countries within the Asia region, with customers occasionally spreading beyond the region. Okay, so dia ada juga sebenarnya customer selain daripada Malaysia dan Singapore, di kawasan ataupun di sekitar Asia, Asia region. Okay, in terms of segment result, the e-logistic solution boosted the strength of the strengthening of the Singapore dollar, became the lead segment, 38% revenue contribution, followed by e-business solution with 36 contribution and 26 from cyber security. Okay, so kalau kita nampak, okay, kat sini tenang dalam bentuk table. Penyumbang terbesar, okay, bagi syarikat ni ialah melalui bisnes dalam e-logistic solution, yang tadi tu dia bagi untuk buat annual report, printing, mailing punya services dan sebagainya. So itu adalah penyumbang terbesar untuk revenue bagi syarikat ni. Kalau kita nampak pun, okay, 2019 11 tu menurun lah kat sini. Okay, nampak ada penurunan.
compare to previous year. Cuma dia tak adalah jauh sangat beza dengan e-business solution. Okay, so e-business solution pun masih dalam range 10 juta. Okay, dia punya revenue 10.2 juta. E-logistics 10.5. Perbezaan lebih kurang 0.2 juta macam tu lah 0.2 juta. Disebabkan mungkin e-logistics solution ni dia support ataupun dia bagi servis ataupun bisnes dia dekat Singapore. So dia punya payment tu dalam bentuk Sing dollar. Okay, so dekat situ pun dah making profit lah sebab bayaran dekat sana dia bayar dalam Singapore dollar. Okay, tapi bila dia report dalam annual report, sebab dia didagangkan di Malaysia, so nampaklah tinggi sebab ringgit convert ke Sing dollar pun dah jauh beza kan. Okay, so yang ketiga paling kecil adalah dalam cyber security. Okay, itu pun tak jauh beza juga masih dalam 7 juta, 7.2 juta untuk cyber security solutions. Okay, okay, right. So dekat sini mention berapa revenue, okay, dan juga rugi dia tahun ni dia buat kerugian 0.6 juta ataupun 600,000. Okay, dari segi revenue slightly lower, okay, sebab tahun 2019 revenue dia 28.5 juta. Okay, tapi tahun sebelumnya untung. Okay, tahun 2019 tu untung. So they mention kat sini, okay, kenapa lower revenue recorded in financial year 2020 was due to the softening market within the segment of e-business solutions and e-logistics solutions, with each of the revenue from both segments reduced by 1.2 million and 0.4 million respectively. However, the effect from the softened market of e-business solutions and e-logistics solutions was mitigated by increase in the revenue of 1.3 million in cybersecurity solution and services segment. So dekat bahagian cybersecurity, okay, so nampak ada peningkatan compare to the previous year. Cuma untuk e-logistik dan juga e-business berlaku pengurangan daripada segi revenue dia. Okay, right, overall profit cybersecurity, macam ada profit? Tak ada. Okay, alright, so kita nampak kat sini dia mention, despite the contribution from the segment of e-business solution were behind the contribution of the latter, the group nevertheless continued to expand in e-business solution, offering from its ongoing development in e-business solutions, focusing additionally on e-commerce technology. Okay, so kita nampak beberapa kali dah sebenarnya dalam report kita dah mention ataupun kita nampak berkenaan dengan e-commerce ni. So ini adalah something yang positif, okay, yang kita lihat untuk company ni, yang mana dia berhajat ataupun berniat untuk mengembangkan lagi perniagaan dalam e-business dia untuk tap in dalam e-commerce e-commerce segment, which is a huge potential lah bagi e-commerce ni. The result loss attributed to owner, okay, nothing much. Alright, so kita nampak sini the group cash reserve, okay, as at 31st March 2020 continue to stay at a healthy level of 6.3 million. Okay, so dia ada cash reserve 6.3 juta. Okay, even after the payment of 3.6 million of development expenditure and 0.7 million dividend paid to the shareholder, of which this dividend was produced in financial year 2020, proposed in financial year 2019 and approved in financial year 2020. Except for the facility of finance lease committed of 0.1 million, there were no additional corporate borrowing secured by the group during the financial year. Bearing additional and unforeseen impact of COVID-19, the group is confident to become the current limits. Okay, right. So in terms of cash, bagus so dia ada cash reserve dia 6 juta, 6.3 juta. Dia okay lah sebab kita tengok in terms of dia punya profitability pun, okay, dalam range 1 juta, dia paling tinggi pun mungkin 3 juta. Okay, ada yang pernah rugi kat sini 8 juta. Okay, so in terms of cash, kita tak boleh compare dengan company lain kan. Kalau nak compare, kena compare dengan company yang
at least dalam segmen sama dengan dia, okay, dalam subsektor sama dengan dia, dan juga yang size dia lebih kurang sama. Okay. Kalau macam syarikat ni, okay, dia dalam ACE market, okay, dengan market cap dia 347 juta je. Okay. Sorry, market cap 120 juta. Ni numbers of share 120 juta. So nak tengok sama ada banyak tak banyak, kita tak boleh compare dengan syarikat yang blue chip. Blue chip of course dia punya cash, dia punya banyak kan. So kita kena tengok in term of dia punya expenses macam mana tahunan, dan juga dia punya revenue banyak mana, dia punya profit normally macam mana. Alright, tapi okay lah, at least dia ada cash reserve tu. So dividend payment of 0.2 cent per share, okay, untuk tahun 2020. Okay, so sambung kat sini, market overview and trend analysis. The market overview relationship, okay. Following years of growth, information and communication technology (ICT) spending will remain relatively flat in 2020 due to the COVID-19 pandemic, while trading ICT, traditional ICT spending is forecast to broadly track gross domestic product growth over the next decade. The overall industry will be catapulted back to the growth more than 2 times GDP as the new technologies begin to account for the market share. Okay. The emergence of Internet of Things is already contributing to significant market growth, and within 5 to 10 years, new technologies such as robotic, artificial intelligence and augmented reality will be also expand to represent over 25% of ICT spending. Okay. So ini satu figure ataupun outlook untuk segmen ICT, okay, yang mana nampak perkembangan dalam sektor robotik, AI, AR dan juga ataupun virtual reality ataupun VR tu akan contribute 25% daripada IT spending. Okay. Tapi dia bukan dalam masa terdekat lah. Ini untuk expected dalam 5 ke 10 tahun akan datang. Okay. Bukanlah tahun depan ke 2 tahun lagi. Ini untuk 5 ke 10 tahun. Okay. Okay. So, okay, ini something mungkin menarik juga. As a tech company pursue growth in the coming years, cybersecurity and the ethic of AI will be among their top considerations. While familiar themes such as cloud computing and AI promise to continue dominating technology headlines in the coming year, 2020 could be a breakout year for edge computing. Okay, so perkembangan dalam AI bagus, okay, tapi dia ada something yang kena consider, iaitu daripada segi cyber security. Benda-benda yang melibatkan cyber security ni is, I think, lately ni menjadi concern lah bagi banyak pihak. Dan juga of course this company dia buat servis tu lah untuk cyber security, dan of course lah dia nak highlight benda tu, which is ada potensi, okay, untuk syarikat dia, as long as dia ada customer. Okay, itu je lah. Kalau dia tak ada customer juga susah juga kan. Kalau dia boleh expand more customer, then will be better. Okay. Okay, so kita masuk ke bahagian strategi. I think dah almost second last. Okay, second last tadi, sebelum masuk ke prospect. Strategies dia, okay. We'll continue to invest in research and development of its solution across the business segment. Okay. This includes innovating and identifying new requirement of business models, solution and services required by customer across 3 business segment. Okay. The group will also increase its marketing effort to maintain visibility and market presence along the turnaround and upturn of the market, delivery quality service, a competent, knowledgeable and talented pool of employees. Okay, as demand of e-commerce and cybersecurity remain resilient. The group will continue to focus on the following business segment with necessary strategies that taken across of the business. Continue to expand the market penetration of cyber security monitoring services, cyber security professional services. Okay, so nampak kat sini strategi yang pertama adalah untuk tingkatkan business penetration dalam sektor business cyber security. Okay. Kedua, further innovated the group iClick EMRM, online member relationship management,
the E-Frame, E-Franchise Management Solution, okay, we associate with the latest technology and market trend. So, the group will be launching 2 new solutions in the coming year. E-Sys Shop and eMRM Lite, targeting the growing e-commerce segment. Okay, so dah ada dua benda baru, okay, yang dia akan lancarkan dalam masa akan datang ni, okay, iaitu E-Sys Shop dan juga eMRM. Kemudian ketiga, continuing development of the digitized annual report platform by taking the further research and development of secure and targeted deal. Okay, continue to innovate and identify new solutions and services as well, and taking research and development of new. Alright, so yang kita nampak mungkin yang lain tu macam biasalah kan, biasa-biasa je lah, dia tak ada macam okay benda yang kita nantikan. Cuma dekat sini yang nampak adalah dia akan launching dua benda, dua new solutions, iaitu Sys Shop dan juga eMRM. Okay, so itu yang menarik yang mungkin kita boleh perhatikan nanti. Kemudian bahagian prospek, okay, this one is last lah, okay. Bahagian last, okay, outlook untuk 2020, tahun 2020, okay. Faham ya? Given the current circumstances amidst market uncertainty, the group is currently unable to quantify nor determine the extent of the impact against earning or financial position in the group for the forthcoming financial year if the pandemic is prolonged. Macam tak meyakinkan kan. However, the group will continue to take measures, including measures taken to ensure well-being of employee and make practicable measures to mitigate the impact of the business of the group. Okay. The group will continue its effort to maintaining e-business solution market presence, grow its cybersecurity operation, blah blah blah. Okay. The group will continue to keep an open view on the merger and acquisition targets that will enhance the growth of overall business activities, including but not limited to aspect of revenue growth, market rates, in particular countries within the Southeast Asia. Okay, so dia ada open view lah untuk in term of merger and acquisition, M&A, untuk mengembangkan lagi business operation di Southeast Asia, di SEA, SEA, Southeast Asia. So itu saja yang kita boleh nampak dekat bahagian MDA, Management Discussion and Analysis. Nothing much, okay, dan juga not as on par with my expectation lah sebab dia tidak begitu meyakinkan saya bila dia cakap macam tu yelah, kita kalau investor, kita tengok kita melabur syarikat tu, sebenarnya kita melabur dalam confidence kepada management tu, sebab management tu yang akan mengendalikan perniagaan tu, yang akan membuat turn around ke, nak buat more profit ke dan sebagainya, tu bergantung kepada dia punya management. Okay, tapi kalau kita tak ada confidence dengan management tu, macam mana kita nak letak duit kita dekat syarikat tu? Betul? Okay, so I think dalam value investing also, selain daripada business, selain daripada attractive valuation, selain daripada dia punya competitive advantage, kita juga melihat kepada able and honest management. Itu antara penting yang Warren Buffett selalu tekankan. Kalau syarikat making profit, competitive advantage dia bagus, harga at a under value punya price, tapi kalau management tu bukan dipanggil able and honest, dia dua able tu maknanya dia mampu untuk mentadbir urus syarikat tu dengan baik, dan juga honest, of course, amanah ataupun jujur. So dua tu kalau tak ada, I think dia kata yang forget about the competitive advantage ke, dia punya prospect ke, dia punya profit ke sebagainya, sebab kita sebenarnya vote for the confidence terhadap management tu lah dalam syarikat tu. So bila saya baca report ni, saya personally lah, ni bukan untuk mempengaruhi ke orang lain dan sebagainya, dan juga sebagai disclaimer, ni bukan buy call, bukan sell call, ni juga bukan nasihat pelaburan, tapi saya tak jumpa perkara-perkara yang macam wow sikit untuk saya, macam kita boleh listkan dalam shortlisted ke, kita masukkan dalam watch list ke kan. So itu yang saya tak jumpa dalam this company lah.
it's a good business. Benda-benda ICT software ni in future, of course dia belum peak lagi. Dia ada, still ada tempat untuk growth. Sayang. Memang banyak sebenarnya dia punya potensi. So kalau sempat kita tengok dia punya quarter report, okay, untuk latest sebenarnya dia dah keluar dah semua, empat quarter ni. Untuk tahun 2020 dan juga 2021. Okay, so hanya first quarter je dia buat profit. Okay, lagi 3 quarter tu dia making loss. Okay, so expected, I think kita boleh jangkakan memang dia akan buat kerugian lah bagi financial year 2021 as well. Sebab kat sini yang untung pun 83,000 je. Okay, so yang lagi 3 quarter ni combine pun dah, I think dah almost mungkin 1.4 million rugi. 1.4, so minus 80, so mungkin dalam 1.3 lah rugi. Okay, sebab nampak kat sini dia dah report, dah keluar dah untuk quarter, cuma annual report je belum keluar lagi. Okay, so nampaknya mungkin rugi lagi. This one 200, 300, this 500. Okay lah. So yelah, rugi dah nampaknya sebab 3 quarter betul-betul ni rugi. So kita nantikan pula untuk following year macam mana. Okay, sama ada something dia nak buat turnaround ke. Okay, ataupun kalau sempat kita tengok business, dia punya news kalau ada. Ini cyber security awareness uptrend. Okay, kita nampak business syarikat tu juga terlibat dalam cyber security. Yang ni blockchain. Okay, dia juga ada blockchain. Kemudian tahun lepas lah, ni tahun lepas punya news. So tak banyak lah news yang berkaitan dengan this company lately. Okay, hanya yang ni latest. Bukan yang ni pun Januari, yang ni Mei. Okay, ni Mei. Ini bukan apa-apalah. Alright, so I think that's all from me untuk sesi kita pada malam ini berkenaan dengan syarikat Systech Berhad. Okay, kita dah tengok report dia. Pada Jumaat lepas dia buat kenaikan yang cukup tinggi juga, 50% dalam masa satu hari. Okay, so apa yang kita cuba adalah untuk kita kenal company tu buat bisnes apa. Sebab kita melabur, yang saya mention banyak kali sebelum ni, kita beli syarikat, kita melabur dalam syarikat tu sebagai shareholder. So behind the company name, behind the nombor 4 digit tu ialah is a business. Behind it ada business, dan itulah sebenarnya benda yang menyebabkan saham ni bukan benda yang haram. Sebab kita ada benda yang kita beli share dalam perniagaan tersebut. Dan juga dia membezakan antara pelaburan-pelaburan lain lah. Contoh macam crypto dia tak ada business behind it. Kalau contohnya forex pun dia tak ada business behind it. Kalau FCPO itu ialah komoditi. Okay, dia beza ada kat situ. Okay, so yang membezakan pelaburan, saya tak kata pelaburan lain tu tak bagus ataupun haram semua. Ada yang syariah, ada yang tak syariah. So saham, kenapa antara part of it yang menjadikan dia syariah adalah dia ada benda tu yang kita beli tu, syarikat tu kita beli share dia. So sebab tu kalau kita nak beli saham untuk kita labur, fahamkan terlebih dahulu, okay, apa perniagaan dia, apa yang dia buat. Sebab kita kalau macam katakanlah kan, orang tanya kita ada satu share dekat Speedmart contoh, kita ada share dekat Speedmart, tak boleh lah dia jual alkohol. Kedai runcit, satu kedai runcit tu kita adalah shareholder dia. Kawan kita bagi 50%, dia 50%. Okay, so kalau orang tanya kita buat bisnes apa, kita kata kita ada bisnes kedai runcit. Okay, kalau orang tanya kita kedai runcit jual apa, kan? So takkanlah kita tak tahu bisnes kita tu kita jual apa, kan? Sebab kita shareholder, kita part of the business tu. Katalah kita jual barang-barang groceries, kan? Kita jual makanan, minuman, kan? Jenis-jenis apa kita jual, ada jual ikan-ikan segar, sayur-sayuran dan sebagainya. So itulah yang beza. Kalau orang tanya kita ada bisnes kat syarikat sekian tu, kedai runcit tu. Dia tanya jual apa? Tak tahulah jual apa, kan? Macam pelik kan bunyi dia.
Kata ada bisnes tapi tak tahu buat bisnes apa. Ni cuci duit ke apa macam tu lah kan. Ataupun ada kedai burger, jual burger tapi tak tahu jual burger apa sebenarnya. Burger, jual burger ayam ke, burger daging ke, ataupun jual burger, bila burger Ramly ke kan, burger atau lagi apa, adik ke kan, yang ada banyak macam-macam sekarang kan. So, ada Zam Burger pula sekarang kan. Ada Zam Burger lagi, okay. So, burger mana satu? So, kita macam pelik kalau macam tu kita tahu kan. Kita akan pelik macam, kau shareholder kan tak tahu apa-apa sekarang bisnes. Sama lah juga dengan pelaburan dalam dekat Bursa Malaysia ni. Kalau kita melabur, kita beli je sebab orang lain beli. Bisnes pun tak tahu apa. So, apa beza? Apa beza macam lah kita main gamble je masuk kan. So, at least untuk, dia bukan untuk trading mungkin trading tu kita cepat sangat ataupun scalping tu kita tak sempat nak tengok, tapi at least tahulah dia sektor apa, dia jual apa kita tengok sikit. Kalau melabur dah, of course kita kena, sebab kita letak dalam tempoh yang lama melabur, invest ni untuk long term. So at least kita tahulah kan, kalau kita dah masuk syarikat tu setahun, 2 tahun tapi tak tahu dia meniaga apa. Tak tahu tiba-tiba company tu pun dah tukar dia punya business model. Dulu jual burger, sekarang dia jual sausage je. Kita tak tahu sebagai shareholder, macam pelik lah kan. So that's why I think saya buat sesi ni untuk kita belajar lebih banyak annual report, untuk kita dapatkan the idea ataupun business behind it. Dan at least nanti satu hari kalau kita ternampak syarikat tu macam, okay, kita tahu bisnes dia apa. At least on the spot tu kita dah pernah dengar, okay, dia ada 1-2 bisnes yang kita tahu behind apa company name tu. So tak adalah macam orang lain yang biasa-biasa kan, baru nak mula, kau syarikat tu buat apa tak tahu kan, main beli je, main gamble je kan. Okay, so itu yang nak jadikan ataupun bezakan kita sebagai smart investor. Okay, smart investor is well informed investor. Okay, meaning kita tahu dan faham ke mana duit kita dilaburkan, okay, dan juga apa bisnes yang kita laburkan tu. Alright, so I hope you guys gain something from tonight's session. Okay, so please, sekali lagi, please share this video, dan kepada yang dah share, thank you so much. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi bedah annual report dalam syarikat-syarikat yang lebih banyak lagi insyaAllah dalam Bursa Malaysia, dan juga yang akan datang. Mungkin kita buat bedah syarikat yang besar, kita campur syarikat yang besar, kecil ke, tengah-tengah ke, yang blue chip ke, small cap ke, mid cap ke, tak kisah, as long as kita boleh gain something, terutamanya kepada entrepreneur, mungkin dia boleh belajar something daripada business atau perniagaan orang lain, dia boleh absorb ke dalam business dia, that will be good. Ataupun mungkin sebagai investor pelabur yang biasa nak melabur syarikat, dia akan lihat kepada outlook bagi syarikat tu di masa depan. Dia minta dia punya growth, dia punya competitive advantage in term of dia punya business model dan sebagainya. Okay, I think itu yang cuba kita akan buat di dalam masa akan datang. Dan saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera dan menjauhkan daripada COVID-19 insya-Allah, dan juga doakan saya untuk sentiasa terus istiqamah untuk buat sesi perkongsian ilmu insya-Allah. Dan anda juga boleh turut serta dengan just klik button share, anda juga insya-Allah dapat pahala yang berkekalan tu, ilmu yang manfaat insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.